Hello. Hello, Assalamualaikum. Hello. Um, Testing suara. Dengar tak? Hello, Benz. Dengar tak suara aku? Hello. Dengar. Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak suara saya, kawan-kawan? Dengar ke tak dengar? Benz, aku dah cakap. Cuma aku tak tahu dengar ke tak. Suara clear. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okey, hari ini kita nak membincangkan tajuk sumber dan kaedah pembiayaan bagi menampung perbelanjaan defisit fiskal kerajaan Malaysia untuk pakej rangsangan ekonomi. Okey. Okey, Arul, terima kasih. Kepada Arul, saya bukan penasihat ekonomi Pakatan Nasional ya. Saya hanya orang yang berminat dengan ekonomi. Okey, berkenaan sumber ni. Sebelum tu saya nak buat disclaimer ya. Apa yang saya akan cakap ni bukanlah yang kerajaan lakukan sekarang. Tetapi apa yang saya bercakap ni adalah hajat saya untuk melihat apa yang seharusnya dibuat. Iaitu berkenaan dengan sumber kaedah pembiayaan bagi menampung perbelanjaan defisit. Pasal sekarang ni kebanyakan kita tengok COVID-19 ni akan menyebabkan satu krisis ekonomi. Ini pasti, sudah pasti. Sebab dalam ekonomi ni, saiz ekonomi bergantung pada total spending. Total income dalam ekonomi equivalent to total spending. Orang dapat income bergantung kepada orang berbelanja. Kalau kurang perbelanjaan dalam ekonomi tu, tak kisah siapa yang mengurangkan perbelanjaan, equivalent tu total income akan berkurangan. Itu akan mewujudkan satu kesan rantaian yang menyebabkan ekonomi akan jatuh. Begitu juga dengan krisis COVID-19 ni. Pasal tu sekarang ni kita tengok banyak kerajaan-kerajaan di dunia yang sebelum ni kata tak ada duit dan mengejar pelbagai rasio kewangan ya. Contohnya mengejar bajet surplus apa semua telah meninggalkan obsesi tersebut. Saya bagi contoh. Contohnya kerajaan UK yang sekarang diperintah oleh Parti Konservatif. Parti Konservatif ni sangat pro market lah. Kalau nak dibandingkan dengan Labour Party, dan Parti Konservatif ni sangat obses untuk mengejar bajet surplus. Dan baru-baru ni pun Parti Konservatif di UK telah membentangkan satu polisi surplus ekonomi yang terbesar dalam sejarah UK. Begitu juga kalau kita tengok di Singapura, baru dibentangkan defisit. Singapura, kerajaan dia nak membelanjakan sejumlah $33.7 bilion stimulus pakej rangsangan.
iaitu equivalent to 10% daripada GDP Singapura. Sama juga dengan kalau kita tengok di Amerika, ya, baru dibentangkan semalam, di mana kerajaan di mana pemerintah Republican, di mana Presiden Trump telah meminta untuk perbelanjaan stimulus berjumlah 2 trilion, paling besar dalam sejarah Amerika, dan dipersetujui juga oleh Parti Republican. Ini sangat kontrari kepada ideologi ekonomi yang dianuti oleh diorang selama ini, iaitu ingin mengecilkan perbelanjaan kerajaan. Okey, lepas tu sekarang berkenaan Malaysia pula. Saya sejujurnya tak tahu sumber-sumber apa yang kerajaan Malaysia nak pakai untuk berbelanja, pasal kemungkinan, sebab kalau kita baca cadangan-cadangan daripada ahli ekonomi contemporary termasuk Khalid yang menjadi penasihat ekonomi kepada Pakatan Harapan sebelum ni, dia bercerita mengenai ambil rizab kerajaan. Contoh dia kata ambil rizab sedia ada. Okey. Apa yang saya akan bercakap ni adalah berdasarkan kepada undang-undang kerajaan Malaysia. Saya menggunakan bahan rujukan saya adalah Undang-Undang Malaysia Akta 701, Akta Bank Negara 2009. Dalam ini jelas menunjukkan bahawa, ini ada satu paper yang saya dah tulis, iaitu sumber pembayaran untuk perbelanjaan defisit ni tidak perlu melibatkan apa-apa simpanan atau rizab kerajaan sedia ada. Tidak perlu melibatkan rizab simpanan GLC dan langsung tidak perlu melibatkan penggunaan rizab mata wang asing di bank negara. Kerana perbelanjaan domestik kerajaan dilakukan dalam nominasi mata wang ringgit. Okey. Selain itu, hendaklah ditekankan bahawa pembayaran balik hutang bagi pembelanjaan defisit kerajaan Malaysia untuk menampung polisi fiskal juga tidak melibatkan apa-apa yang dipanggil sebagai money printing oleh monetaris. Sebab bila kita kata kerajaan boleh belanja dalam mata wangnya sendiri, selalunya diorang kata ni money printing, tanpa diorang faham pun apa benda money printing tu. Okey, sekarang saya nak menjelaskan apa itu konteks money printing. Istilah dan konteks money printing atau debt monetization hanya terpakai untuk menggambarkan situasi pembiayaan perbelanjaan defisit kerajaan di dalam era gold standard, sistem Bretton Woods yang sebelum tahun 73 dulu, yang mana duit kita bersandar pada US dollar dan US dollar bersandar pada emas, atau dalam situasi jika negara mengamalkan fixed exchange rate mechanism. Dalam keadaan ini barulah boleh berlaku apa yang kita panggil debt monetization. Okey. Sewaktu Bretton Woods, debt monetization dilaksanakan oleh kerajaan yang mengamalkan fixed exchange rate mechanism sewaktu Bretton Woods system atau zaman era gold standard dulu. Jika kerajaan tidak dapat membayar balik hutangnya bersandar pada rasio kadar tukaran mata wang tempatan dengan mata wang asing seperti yang ditetapkan. Contohnya dulu zaman era Bretton Woods, katakan kadar tukaran ringgit yang ditetapkan berdasarkan fixed exchange rate, iaitu RM2 Malaysia equivalent to 1 US dollar. Lepas tu kerajaan Malaysia pun nak belanja defisit, dia keluarkan bond. Bila kerajaan Malaysia keluarkan bond, katakan dia keluarkan bond berjumlah 2.5 bilion ringgit equivalent to 1 bilion US dollar. So katakan kerajaan Malaysia dia nak bayar balik hutang dia tak boleh buat macam sekarang. Dia perlu ada rizab mata wang, rizab US dollar untuk bayar balik hutang tu. Kalau tak cukup rizab tu, katakanlah dia perlu bayar balik juga, dia dah datang obligasi dia, bond dah nak matang 2.5 bilion ringgit, kemudian tak ada rizab dalam central bank, tak ada rizab US dollar dalam central bank, dan kerajaan Malaysia perlu bayar balik obligasinya. Lepas tu kerajaan Malaysia ketika itu dia melakukan devaluasi supaya dia boleh mengeluarkan lebih banyak wang untuk ditampung pembayaran balik bond yang telah dikeluarkan awal tadi. Okey, dalam keadaan tu baru berlaku apa yang dipanggil debt monetization atau money printing. Iaitu bila kerajaan menggunakan fixed exchange rate mechanism dan kerajaan tak ada cukup rizab dalam mata wang asing atau rizab emas untuk bayar balik hutang dia. Dan dalam situasi ini je berlaku money printing atau debt monetization. Jadi bila ada orang kata, bila kerajaan berbelanja defisit, lepas tu dia roll over kerajaan punya hutang, itu equivalent to money printing, itu equivalent to debt monetization. Itu salah konteks, sangat salah konteks. Jadi oleh kerana Malaysia tidak mengamalkan fixed exchange rate mechanism, maka debt monetization dan money printing tidak wajar digunakan untuk menggambarkan pembiayaan perbelanjaan defisit fiskal oleh kerajaan Malaysia. Okey, jadi
Oleh kerana negara kita tidak mengamalkan fixed exchange rate mechanism, Malaysia tidak berada di bawah satu monetary union seperti Eurozone. C, kerajaan Malaysia juga tidak banyak berhutang dalam mata wang asing, iaitu kalau tengok statistik pun, hutang kerajaan dalam mata wang asing hanyalah 1.2% berbanding saiz ekonomi negara, dan kerajaan Malaysia adalah merupakan monopoli issue of ringgit. Maka negara kita punya apa yang kita panggil sebagai monetary sovereignty ataupun kedaulatan dalam kewangan. Jadi berdasarkan faktor-faktor ini, kerajaan Malaysia sentiasa punya keupayaan penuh untuk membayar balik semua pinjaman kerajaan yang dibuat dalam mata wang ringgit, tidak kira berapa pun jumlah hasil syukai yang dikutip kerajaan. Sebagai monopoli issue of ringgit, sebagai satu-satunya entiti yang memonopoli pengeluaran ringgit, kerajaan Malaysia sentiasa boleh menampung perbelanjaan defisit tanpa perlu bergantung pada pembeli bond kerajaan di pasaran. Okey, monopoli, bila saya sebut kerajaan Malaysia itu dua entiti Treasury iaitu Kementerian Kewangan, termasuk juga dengan Bank Negara. Bank Negara pun adalah sebahagian daripada kerajaan. Dan apa yang saya akan kata ni berdasarkan kepada undang-undang sedia ada. Saya tak kata apa yang saya nak berlaku, tapi berdasarkan apa undang-undang sedia ada, saya akan membaca akta. Okey. So ada dua kaedah yang boleh dilaksanakan oleh Kementerian Kewangan dan Bank Negara untuk membiayai perbelanjaan fiskal kerajaan ini. Okey, namun penekanan akan diberikan kepada satu kaedah yang tidak melanggar perundangan sedia ada. Okey, nombor satu, kaedah pembiayaan bersandar perundangan sedia ada. Okey, kekangan perundangan negara Malaysia dan peraturan sedia ada, apa yang dia panggil sebagai self-imposed rule. Jadi undang-undang yang ada ni, yang kita buat ni self-imposed rule. Bukan atas desakan atau keperluan ekonomi pun, tak ada, sebab kita dah ada undang-undang itu dibuat, mungkin peninggalan gold standard tu, jadi kita ikut je. Maka kerajaan Malaysia perlu melalui proses-proses tertentu untuk mendapatkan sumber dana bagi membiayai perbelanjaan defisit fiskalnya. Berdasarkan pada Undang-Undang Malaysia Akta 701, Akta Bank Negara Malaysia 2009, Seksyen 71, Bab Pembiayaan Sementara kepada Kerajaan. Okey, sekarang saya baca akta tu. Ini 71, subsection 1. Lembaga, ini lembaga ni kira lembaga bank negara lah. Lembaga boleh memberikan pembiayaan sementara kepada kerajaan atas terma pasaran semasa berkenaan dengan kekurangan sementara hasil belanjawan. Okey, Seksyen 71 jelas mengatakan bahawa Bank Negara Malaysia boleh memberi pembiayaan sementara untuk menampung defisit fiskal kerajaan dengan mengenakan charge interest ikut market rate bagi pembiayaan. Okey. Dan bagi pembiayaan ini, Bank Negara tak menggunakan pun Reserve Bank Negara. Sebaliknya, Bank Negara membiayai langsung perbelanjaan defisit fiskal kerajaan dengan menekan keystroke komputer sahaja. Kan, kalau kerajaan katakanlah Treasury perlu keluarkan bond dulu, lepas tu direct purchase daripada Central Bank. So Central Bank terus beli bond yang dikeluarkan kerajaan, jadi dia tak perlu melalui primary market. Ni undang-undang ada memperuntukkan benda ni. Tapi ada limitasi, nanti saya bacakan. Kaedah bila bank negara direct purchase bond kerajaan, hanya akan meningkatkan aset bank negara. Bank negara dia boleh create reserve out of computer keyboard dia. Tapi bila dia acquire, bila dia membeli bond kerajaan secara terus, benda ni akan meningkatkan aset Bank Negara Malaysia, dalam masa yang sama juga meningkatkan liability kerajaan. Dia meningkatkan aset BNM, dia meningkatkan jugalah liability BNM iaitu dalam bentuk reserve. At the same time dia meningkatkan liability kerajaan Malaysia, dia meningkatkan aset kerajaan Malaysia juga, sebab kerajaan Malaysia acquire new reserve yang boleh dibelanjakan. Okey. Tapi Akta 71 subsection 1 tu terdapat limitasi perundangan kepada kaedah pembiayaan yang itu. Okey, saya bacakan sekarang. Subsection 2. Semua pembiayaan yang diberikan di bawah subsection 1 hendaklah dibayar balik dengan seberapa segera yang mungkin dan hendaklah dalam apa-apa hal kena dibayar tidak. Okey, ni bahasa dia berbelit. Senang cerita macam inilah. Subsection 2 mewajibkan kerajaan yang buat pembiayaan tadi membayar balik seawalnya selewatnya tidak melebihi 3 bulan pada tahun berikutnya setelah pembiayaan itu dibuat. Iaitu kalau kerajaan kalau Central Bank beli direct bond kerajaan tak melalui lelongan dalam pasaran bond, Central Bank terus beli bond kerajaan, maksudnya pembiayaan itu dibuat secara langsung oleh Bank Negara Malaysia.
kerajaan Malaysia wajib membayar balik pinjaman tersebut selewat-lewatnya tidak melebihi 3 bulan pada tahun berikutnya. Dia kena wajib bayar. Kerajaan tidak dapat membuat pembiayaan baru. Jadi maksudnya kerajaan tidak boleh mengulangi proses ini sehingga pembayaran balik dibuat kepada Bank Negara Malaysia. Itu limitasi dia. So ada limitasi, jadi dia tak boleh buat. Ni sebab kekangan perundangan, bukan kekangan real. Okey, subsection 3. Okey, lepas tu dia ada satu lagi. Subsection 3 pula. Saya baca ni. Akta section 71 subsection 3. Okey. Aggregate amount pembiayaan yang diberikan oleh bank di bawah subsection 1 dan security yang diterbitkan oleh kerajaan yang dibeli oleh bank tidak termasuk apa-apa security yang diperoleh semasa atau dipegang semata-mata bagi operasi dasar monetary tidak boleh pada bila-bila masa melebihi 12.5% daripada anggaran penerimaan persekutuan yang ditunjukkan dalam penyata yang dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat menurut perkara 99 Perlembagaan Persekutuan bagi tahun kewangan kerajaan yang di dalamnya pembiayaan itu diberikan. Okey, maksudnya di sini. Maksudnya, untuk pembiayaan secara direct tadi tu, yang maksudnya Central Bank membiayai secara langsung. Maksudnya Central Bank katakan dia beli direct bond kerajaan. Kerajaan dia tak perlu melelong bond tu dalam pasaran bond. Had kepada jumlah tu hanya boleh 12.5% daripada anggaran hasil kerajaan persekutuan. Itu daripada 12.5% daripada yang kerajaan jangkakan apa yang kerajaan boleh kutip daripada kutipan cukai. Dia tak boleh lebih daripada tu. Sudahlah, tidak boleh lebih daripada tu. Kemudian kerajaan kena bayar balik sepenuhnya kalau dia nak ulang balik proses yang sama. Ini macam seolah-olah kalau kita nampak benda ni seolah-olah menghadkan Central Bank menghadkan bank negara untuk finance perbelanjaan kerajaan. Tapi ada loophole. Dalam subsection 3 tu jelas ada loophole. Dan undang-undang ni sama je ya. Dia sama je di Amerika, sama juga dengan di Jepun. Jepun dah buat banyak Jepun since daripada tahun 1990 buat benda ni berkali-kali. Apa loophole tu? Okey, loophole tu adalah yang 12.5% tadi, yang pembiayaan secara langsung tu, had dia 12.5%. Tapi tiada had dia 12.5%. Central Bank boleh beli direct bond-bond kerajaan untuk pembiayaan secara langsung tadi. Tapi tiada had untuk Central Bank pegang bond-bond kerajaan ataupun bond-bond lain untuk tujuan operasi dasar monetary. Maksudnya Central Bank ni kan dia ada policy, monetary policy, iaitu to set the interest rate untuk mengawal OPR, mengawal kadar bunga. Okey. Jadi untuk bagi proses mengawal kadar bunga ni, Bank Negara Malaysia dia akan masuk kepada pasaran bond, iaitu di secondary market, bukan di primary market. Bukan masa bond tu diterbitkan, tapi masa ada orang dah pegang, ada institusi yang dah pegang bond kerajaan, dia nak jual bond tu dalam secondary market. So macam mana Central Bank dia nak kawal kadar bunga adalah dengan sama ada membeli ataupun menjual bond-bond kerajaan di dalam secondary market tadi. Ini dia create satu loophole, iaitu okey. Ni apa yang saya tulis tadi. Oleh kerana limitasi 12.5% yang ditetapkan dalam subsection 3 itu tidak termasuk security yang dibeli atau yang sudah dipegang oleh bank negara bagi tujuan operasi dasar monetary untuk polisi monetary ini, open market operation, maka ini mewujudkan kelompongan perundangan yang membolehkan kerajaan bekerjasama dengan Bank Negara Malaysia bagi membiayai pembelanjaan defisit fiskal kerajaan tanpa limitasi, tanpa ada limit, selagi mana defisit fiskal itu berdominasi dalam mata wang ringgit Malaysia. Okey, caranya macam mana? Ini sama juga dengan apa yang Bank of Japan buat, apa yang European Central Bank baru umumkan. Pagi tadi saya baca, saya juga baca undang-undang apa yang European Central Bank baru saja ubah undang-undang tadi untuk membenarkan kaedah yang sama bagi bond-bond Greece. Sama juga dengan apa yang Amerika buat, undang-undang ni sama je, iaitu yang kat Malaysia ni adalah kalau katakanlah kerajaan dia nak bank negara membiayai perbelanjaan kerajaan, okey, jadi bank negara harus bersedia untuk membeli bond-bond kerajaan, bond-bond kerajaan Malaysia dalam secondary market atas alasan melaksanakan open market operation untuk mengawal kadar bunga bagi tujuan operasi dasar monetary.
sama macam kalau kita tengok di Jepun. Di Jepun masa peringkat awal pegangan bond kerajaan oleh Bank Pusat Jepun hanya pada kurang daripada 5%. Lepas tu pada tahun 2011, tak silap saya pada tahun 2011 angka tu meningkat. Sekejap saya tengok je. Mana statistiknya? GDP. Okey, senang cerita macam ni lah. Kemudian sekarang ni pegangan bond kerajaan Jepun yang dipegang oleh Japanese Central Bank adalah pada paras 50%. Itu cara macam mana maksudnya Bank of Japan, iaitu Bank Pusat Jepun, memberi finance perbelanjaan defisit kerajaan Jepun. Dan hutang kerajaan Jepun sekarang adalah 250% daripada KDNK. Tapi Jepun tak bankrupt pun. Macam kenapa Jepun tak bankrupt? Sebab hutang tu semua dalam yen. Kalau nak kata credit rating, bond Jepun pernah pernah diberi rating lebih rendah daripada bond Botswana. Sebab kerajaan Botswana ni kononnya kaya dan berbelanja surplus. Tapi kita tahulah, walaupun ekonomi Botswana tu relatively lebih sejahtera, yang paling sejahtera di Afrika, tapi nak banding dengan Jepun jauh lah. Tapi rating agency ni pernah meletakkan penarafan yang bond Jepun tu jauh lebih rendah. Dan bond kerajaan Jepun ni juga dinamakan sebagai apa yang dipanggil sebagai the widow maker, iaitu pembuat janda. Kenapa? Sebab dalam teori ekonomi monetary, kan, kalau kita belajar subjek monetary ekonomi, teori ekonomi dia kata bila kerajaan berbelanja defisit banyak sangat, bila kerajaan terlampau banyak sangat berhutang, nanti pasaran akan menghukum kerajaan dengan kadar bunga bagi bond kerajaan akan naik. Jadinya di Jepun kerajaan dia punya polisi iaitu zero interest rate policy. So zero interest rate policy ini memang kita panggil dibuat oleh Bank of Japan, kan, untuk operasi untuk selain daripada polisi fiskal, dia juga ada polisi monetary ekonomi untuk meningkatkan pembelanjaan rakyat dengan mengadakan zero interest rate policy. So, oleh kerana hutang kerajaan Jepun yang semakin meningkat, saban hari semakin meningkat, lepas tu bond trader ni, dia orang betting. Dia orang kata at one time nanti, satu masa nanti, bond kerajaan Jepun akan jatuh harga dan yield, iaitu kadar bunga yang perlu dibayar oleh kerajaan Jepun akan meningkat, mungkin 5-6%. So, mereka betting dalam market, kata harga bond kerajaan Jepun akan jatuh. Tapi oleh kerana ada Central Bank Jepun yang sanggup membeli apa bond kerajaan Jepun yang jatuh harga tadi dan meningkatkan harga bond Jepun, lepas tu menyebabkan kadar bunga bond Jepun jatuh ke 0%. Dan dengan itu orang-orang ni ramai yang kalah bet, bond trader ni, dan beramai bunuh diri. Sebab dia orang percaya sangat buku monetary ekonomi, lepas tu dia orang bunuh diri. Sebab kerajaan yang mengeluarkan bond dalam mata wangnya sendiri sentiasa boleh mengawal kadar bunga bagi bond tersebut. Bukan market yang tentukan, kerajaan yang tentukan. Okey. Semalam baru diumumkan European Central Bank akan gunakan kaedah sama bagi membiayai defisit fiskal negara Greece dan beberapa negara Eropah yang mengalami masalah untuk mendapatkan pembiayaan menerusi primary market. Okey. Dengan Bank Negara Malaysia bersedia untuk membeli Malaysian Government Securities, iaitu Malaysian bond kerajaan Malaysia dalam secondary market. Ini dapat memastikan kadar bunga bagi bond kerajaan Malaysia yang diterbitkan kerajaan untuk semua maturity, iaitu untuk semua semua maturity ni, untuk tak kisahlah bond tu yang bond jangka pendek atau bond jangka panjang, dapat dikawal. Maksudnya dengan Bank Negara Malaysia boleh membuat operasi operasi monetary tadi